Okay, how's going guys? Welcome back to our new video. Dan last video kita ada sembang pasal PS5. Kita ada sembang pasal all this technology stuff. But right now we are going to talk about sembang outfield. So aku akan explain kepada korang apa itu sembang outfield. So basically kita orang adalah peminat bola, okay. But disclaimer, kita orang ni bukan adalah pro analytics pun, okay. Kita bukan kerja kat Astro Arena ke apa. Kita orang just a student yang minat bola and suka tengok bola. So disebabkan aku dulu dan Carol peminat Chelsea, so it's going to be interest lah kalau kita orang sembang pasal team kita orang sendiri iaitu Chelsea. So ya, Carol. So, what up gang? Hari ni kita orang of course our main topic is about Chelsea. And also hari ni kita ada special guest which is Afiq or aka Afiq Ajat from fans Malaysia punya unofficial punya Chelsea fans. So Afiq, boleh kenalkan diri, boleh kenalkan IG page. Hello, Assalamualaikum semua. Ya, selamat pagi. Saya Afiq Ajat, founder Chelsea Fans Malaysia untuk Instagram lah. Jadi Alhamdulillah page Chelsea Fans Malaysia ni since 3 Disember tahun 2016 And Alhamdulillah dari tahun 2016 sampai sekarang kita dah ada 24,000 followers di serata Malaysia. Dan kita ada juga dekat, kita tengok info ada dari Indonesia 5%, Singapore 3%, Pakistan, Okay. Pakistan pun ada. Oh, Pakistan mana ada? Oh, Tak damn. tahu Alright. tak tahu apa tujuan dia follow. Okay. Tapi harap dia faham lah. So, Afiq yeah. Afiq seorang je ke yang control Chelsea Fans Malaysia punya page ni? Okay, setakat ni kita 2 orang je. Dua orang je. Saya dengan ada lagi seorang Okay. kawan tu Okay. duduk Sarawak lah. Saya Syaklam. Oh, okay. Alright. So yang starter untuk tubuhkan page ni Afiq lah, Ya betul, saya seorang. founder ni. Alright. Betul. Baik. Nak tahu kan macam mana cara penubuhan tu? Mesti nak tahu juga lah. Macam mana? Cuba cerita sikit. Masa tu 3 Disember 2016 lah. Masa tu zaman Antonio Conte tau. Oh, okay. Alright. First season. Okay, masa tu malam tu game Chelsea versus Manchester City. Petang tu aku rasa macam bosan-bosan. Aku tengok lah IG Abang Bola. Famous IG Abang Bola tu. legend tu So, Abang Bola. legend. So aku pun macam terfikir, why not kalau aku create satu IG fan club untuk Chelsea punya kat Malaysia ni. So aku terdetik lah terfikir macam tu. So bila aku search, tengok Chelsea Malaysia ada banyak, tapi banyak yang dah terkubur. Faham betul. So dari situ aku buat dan aku terus cari info apa semua. Aku start create logo untuk Chelsea Fans Malaysia. And then Alhamdulillah malam tu game Chelsea versus Manchester City, Chelsea menang bro 3-1 dekat Etihad. Yang So dalam masa betul. yes, dalam masa yang skor masa tu Willian, Hazard and Costa. And then on goal Cahill. So keempat Chelsea skor. Patutnya Chelsea menang 4-0 tu. Okay. So Alhamdulillah dalam masa satu hari dapat 100 lebih followers. Disebabkan Chelsea punya penangan tu lah. Kita market page kita ni hari-hari dekat page-page popular, page-page sukan popular. So Alhamdulillah sampai sekarang ada 24,000 followers. Oh, so not Alright. bad lah. Sebab start daripada bawah, start from 100k sampai sekarang dah Betul. dapat 24k lah. Memang banyak gila Betul. So, Memang. cakap pasal match, kita semua tahu yang this season is the first season for our new manager, which is our own legend, Frank Lampard. Tapi yang sedihnya masa first game Premier League kita kalah 4-0. So teruk sangat ke line up kita sampai kita boleh kalah 4-0 ni? So okay, pendapat aku ialah orang kata high expectation kan. Sebab Lampard punya first task ni untuk Chelsea ni, dengan dia bawa budak-budak muda, dengan kita kena transfer ban lagi 2 season tak silap aku masa tu. So dia bawa budak-budak akademi. Dengan budak-budak yang dipanggil habis loan tu, dipanggil macam Mason Mount, Tammy Abraham,
Pulisic pun baru masuk masa tu kan. Ah. And then memang aku tak sangka kita kena kitai 4-0 dekat Old Trafford. And apa boleh buat. So memang betul tak dinafikan ramai yang kecam. Tapi kalau siapa yang follow IG aku tu, aku bukan jenis yang kecam player, kecam manager. Ayat aku lepas habis result satu tak ada rezeki nak menang, tu je. Ada sikit menang. Orang kata sebagai admin kan, so aku yang gerakkan page ni, aku tak nak tunjukkan moral page ni koyak. So aku kena handle aku punya emosi. Aku marah, betul aku marah, tapi aku tak tunjuk dalam page. Aku marah sendiri je. Oh, okey. Tu je, tu cara aku. So aku tak nak orang nampak, apa admin ni macam ni, macam mana aku nak tunjuk contoh atau teladan yang baik kepada penyokong-penyokong Chelsea yang lain, sedangkan kau sendiri macam tu. Aku tak nak macam tu. Okey, mentality dia okey. Suka. Betul. Tapi MU ni kita tahu sekarang ni dah 3 game kita lawan dengan MU, 3-3 kita kalah sekarang ni. So aku tak tahulah apa punca yang Lampard ni memang takut dengan MU ke apa, aku pun tak tahu. Aku kata mungkin musim ni sumpahan kena dengan MU kot. Mungkin aku. Sebab 3 kali straight kalah kan. Baik main kat Old Trafford, baik main kat Stamford Bridge. 3-3 kalah, tapi tak apalah. Tapi tak apalah. Rezeki lah. Betul tak ada rezeki. Rezeki untuk MU lah tahun ni. Tapi based on apa yang aku mentengok sendiri game tu malam tu, apa yang aku nampak memang game cantik. Tammy Abraham. First impression memang gila babi, memang wow, kena palang 2 kali, kena tiang. And then Mason Mount, dia punya control ball, dia punya gameplay memang lawa gila. And apa yang aku boleh cakap is kita punya defend je, goyang teruk. And aku boleh nampak yang dua centre back tu memang tak ada link langsung. Lagi-lagi dekat Zuma masa first game. Betul, sebab kita kehilangan Antonio Rudiger masa tu kan. Dia cedera dari musim lepas lagi. So memang kita tak ada nadi tu yang betul-betul keras, garang, kita tak ada. So sedangkan masa tu Zuma dengan siapa, Christensen ke? Aku lupa. Christensen. So aku tak faham Zuma, sedangkan dia ada pengalaman main kat EPL dengan Everton. Lepas tu sebelum dia injured ACL tu pun dia memang dah keras kan masa dengan Chelsea tu. Tapi aku tak tahu kenapa dia main macam Dak Tadika masa tu. And memang most of game pun dia banyak lalai lah orang kata. Tapi bila Rudiger dah pulih, dah fit macam biasa, dia ambil alih tempat Christensen, dia pair dengan Rudiger. Alhamdulillah kita nampak Rudiger bagi arahan dia macam mana. So kita tengok kat situ dia punya perkembangan yang bagus lah, positif lah untuk dia. Tapi first game lawan dengan MU. Aku tak faham sekarang ni asal Lampard tak letakkan Giroud. Kenapa dia letakkan Abraham? Sebab Abraham ni kita tahu dia tak ada experience lagi lah. Season lepas pun dia main untuk championship je kan. Why not kau tak letak Giroud? Sebab Giroud ni of course dia ada banyak gila pengalaman. Letaklah Giroud tu ganti Abraham. Tapi aku tak faham kenapa Lampard tak buat benda macam tu. Adakah Lampard nak menunggu game next game iaitu Super Cup baru dia letakkan Giroud? So itu aku tak berapa faham sangat lah. Bukan kau je, aku pun tak faham. Bukan apa, sebab aku main Fantasy Premier League. Aku game week pertama tu aku letak Giroud, tapi dia masukkan Tammy Abraham. Dah situ kantoi dah aku punya point habis. So bukan memang betul je, aku pun letak bukan kosor. Giroud juga memang barai gila point. Betul, aku mengharapkan Giroud sebab dari segi pengalaman and siapa lagi striker kita ada selain Giroud. Tu. And then lepas tu Abraham kan. Morata dah belah. Tak ada. Morata dah belah. Tak ada. So yang betul-betul pengalaman. Lepas tu lagi satu, Giroud baru menang World Cup masa tu So why not kita pakai dia punya pengalaman dengan dia punya ketajaman tu. Tapi itulah pakai Abraham. So seperti kita tahu Lampard ni memang jenis guna player-player muda So aku rasa dia lebih kepada eksperimen, tapi eksperimen yang menggagalkan lah sampai kena belasah 4-0 tu. Betul. Memalukan. Tapi dah buat macam mana? Macam aku cakap tadi, tak ada rezeki. Kalau macam tu kita sekarang kita tengok based on goal first goal
penalty. Okay, tu confirm memang salah Zuma, tolak tepi, kita dah kecam Zuma kau tadi. Okay, second goal. Goal tap in je. Goal tap in ni aku nampak dia salah satu sebab ball watching pada Christensen. Okay. And second sebab apa tu Emerson tak track back balik wing yang dia dah kosong kan. And then the fourth goal pun, goal yang last kali tu memang ball watching. Lagi Christensen. Betul. Itu memang dah cukup barai dah masa tu. So aku tak tahu apa yang lambat basuh lah diorang lepas game tu. So lepas tu kita tengok second game ada improvement lah. Tapi cuma diorang tak konsisten. Dari segi pertahanan tu memang teruk lah bagi aku. Antara Christensen dengan Zuma, so sama-sama lah teruk dia tu. Betul. Tapi apa yang aku perasan lah, Chelsea kalau lawan MU memang out gila lah. Tak kisahlah minta FA Cup ke, EFL ke, Carabao ke, dia memang out. Tapi kalau lawan Liverpool, dia akan okey lah. Walaupun setakat ni okey lah, untuk 90 minutes kita satu menang, satu seri, satu kalah lah. Which is satu menang FA Cup, seri tu Super Cup tu untuk 90 Super Cup, minutes. betul. Dengan menang dengan kalah dekat EPL. Bagi aku 3-3 game ni sangat cun. Betul. Tu lawan Liverpool lah. Tapi kalau lawan MU tak tahu asal apa. Tu lah mungkin body MU aku untuk season ni. Itulah macam aku cakap, mungkin sebab Liverpool kan. Liverpool kita tengok 2-3 season ni dia gah. Dia nampak bayangan dia macam MU zaman Alex Ferguson tau. Yes, betul. So mungkin diorang punya mindset tu nak kalahkan Liverpool tu kan. Sebab Liverpool sekarang masih tengah gah. Diorang pula darah muda kan, mostly young player. So tu yang nampak diorang main sungguh-sungguh tu. Tu pendapat aku lah. Faham. Tapi bagi aku yang Chelsea lawan MU tu, kita punya defender empat orang tu bagi aku memang tak function langsung lah. Mungkin first half dia function lah sikit. Mungkin tentu baru dapat energy, baru rasa semangat. Bila dah kena down satu gol, diorang terus macam moral down. Gol kedua sampai gol keempat, tak tahulah. Azpilicueta tu bagi aku, Azpilicueta ni bagi aku dia captain yang dia setakat nama je lah. Tapi kalau performance atas padang memang hancur terus. Betul, aku setuju. Baju sikit. Captain. Aku setuju dengan apa yang Rolo cakap tu. Sebab kalau kau perasan ingat tak masa yang Carabao Cup final MC lawan Chelsea, which is Kepa tak nak keluar padang. Azpilicueta tak datang pun untuk buat something. Yang datang adalah David Luiz. Azpilicueta ni aku ibaratkan macam dia ketua kelas yang nerd kata. Yes, ketua kelas yang nerd lah. Dia pemimpin, tapi dia jenis macam tak apalah, aku kena bully pun tak apalah. Ada macam tu lah. Betul. Sebab dia bagi aku dia banyak bisu lah atas padang tu. Aku nampak, kita nampak sendiri. Kita nampak dia punya command atas padang tu, arahan bagi bola ke mana. And then kalau ada macam pergaduhan kat atas padang, dia keras di situ, duduk diam. Yes, and then macam kau cakap tadi tu masa final Carabao Cup Chelsea MC tu, ya betul, David Luiz dia datang. Dia patutnya dia sebagai as a captain, kau kena datang kat Kepa, kau advise kat dia, kau keluarlah, Sari dah bagi arahan tu, please tolong hormat dia, macam tu. Tapi yang sebab dia stay atas padang. Ya tu, yang pergi tolong David Luiz Ya. Tapi itulah. Bagi kau. Betul Semua. Teruskan. Bagi kau rasa siapa yang patut jadi kapten sekarang ni? Sekarang ni Sekarang ni bagi aku yang layak lah kalau aku tengok memang Jorginho lah. Walaupun dia sekarang ni baru 2 season kat Chelsea. Agree. Tapi dia aku tengok lebih nampak banyak command, arahan atas padang. Dia yang sebab dia duduk tengah kan. So dia nampak atas dengan bawah. So dia nampak semuanya. Dia yang menggerakkan, dia menjadi nadi tengah jentera serangan. Kat mana arahan yang patut kau bagi bola ni kat dia. Sebab kau nampak bila bola kat sini, kau jangan bagi kat sini, ada opponent datang ni, kau bagi sini okey. Aku nampak dia macam tu.
And then dia lebih tegas, dia bagi arahan bila ada macam kesilapan silly mistake daripada kawan dia, dia akan tegur. Dia macam Rudiger lah aku nampak. Dia selain Jorginho, Rudiger boleh jadi. Okay lah, tapi aku dalam FIFA 20 pun aku letak Rudiger as captain lah Yes. untuk Chelsea. tapi But kalau kau tanya soalan siapa pemain yang sebelum ni boleh jadi captain, kalau Fabregas ada lagi, aku pilih Fabregas. Okay. Yes. Fabregas pun dia ada that captain punya aura tu. Ya, yeah, betul. Kira apa nak cakap? okay, tapi kalau engkau put on Jojo punya situation tu on the first season, kau still nak ambil dia as captain tak? Yang kita tahu fans semua kecam. Fans semua kecam dia masa first season. Kau dengar cara aku gelak pun aku tahu lah macam mana. Okay lah, so let's say kalau masa first season dia kita tak Aspi, kau rasa kau nak ambil siapa? Selain Hazard lah. So, okay, agak berat soalan ni. So bagi aku maintain kepada Aspilicueta je lah kot. Betul. Sebab last season punya player dengan season ni tak ada beza pun. Ya, betul. Yang tambahnya player muda je. So nak Yes. takkanlah nak letak Mason Mount tu captain Chelsea nanti. Yep. Lagipun kalau Mason Mount in future insyaAllah boleh tu. Future insyaAllah boleh sebab lah. dia apa tu captain Chelsea under 18 kan dulu. Betul. So dia masih ada ciri-ciri tu. In future nanti boleh tu Mason Mount. Okay, so based on the lineup, kalau kau tak ingat, which is our keeper Kepa, our dua centre back is Anders Christensen dengan Kurt Zouma, our full back is Aspilicueta dengan Emerson, our both defender midfielder is Jojo dengan Kovacic. And then winger kita untuk belah kanan is Pedro, and our two central attacking midfield is Mason Mount dengan Ross Barkley, and our striker is Tammy Abraham. And apa tu, aku perasan yang Ross Barkley dengan Mason Mount akan selalu tukar role, and kadang-kadang diorang akan switch siapa yang akan duduk belah kiri. Okay, so soalan aku, kalau ikut based on our performance sekarang, kalau dalam that line up, kau rasa patut siapa yang tukar? Okay, kalau secara peribadi aku nak ada Kante back to dia punya posisi asal dia, iaitu DMF, defensive midfielder. Sebab apa, dia masuk dari zaman Conte. Aku tengok first game dia, sebab masa Leicester menang EPL tu, aku tak layan sangat tengok Leicester main. Aku just dengar nama dia je lah. Tapi bila dia masuk sesi, aku tengok dia main, Masya Allah, hebat betul. Betul. Kita tahu kan, Toyol curi duit betul. Tapi Kante ni curi bola. Yeah, betul. Dia orang kata sampai ada hashtag Kante is everywhere, orang kata. Yes. Dekat mana-mana ada je dia. Tahu-tahu bola ada kat kaki dia, rampas macam tu lah. So aku nak Kante dekat posisi asal. And then untuk striker, yes, bagi aku untuk ketika ini better bagi Giroud dulu. Abraham diketepikan, deserve. And then untuk winger, kita boleh letak Willian di kanan. Kiri kita boleh bagi Pulisic. And then untuk tengah, maintain Jojo dengan Kovacic. So aku prefer kalau Lampard mainkan Jojo dengan Kovacic ni sebagai attacking midfielder, and then Kante sebagai DMF. Bagi aku tu pun dah okey dah tu. Form. So untuk defense, yes, aku perlukan Alonso. Tapi Alonso kalau kita main defend 4 orang, kita tahu dia memang badai Alonso ni. Yes. Kalau main 3 centre back, dia memang badu. Dia memang badu. macam Conte punya first season tu. Yes, betul. Memang padu dia. Memang badu. Sebab yalah, kita tahu Alonso ni dia ni bukan jenis laju. Betul. Dia jenis kaki menyerang kan. Sebab tu dia banyak gol. Betul. Tapi untuk defend dia memang teruk lah bagi aku. And then kalau untuk okay, tak apa, nak cakap, tak apa, teruskan. Tapi nampak gayanya macam Alonso ni satu je bagi aku aku nampak dia punya problem is dia tak boleh nak track back balik apa yang dia dah lepaskan. Satu dia malas. Dia tinggal gitu. Dia gitu, dia macam tak apa lah, ada kot Aspilicueta balik ke. Dia macam tu mindset dia. Dia kena basuh. Mindset macam tu. Ya tu. Okay lah, apa yang aku nampak dekat dalam starting lineup tu,
Aspi kita memang tak boleh nak ketepikan sebab walaupun kita tahu empat defend tu barai masa dalam game tu, tapi apa yang aku nampak is Aspi still ada effort untuk kejar bola. Macam second goal ke third goal tak silap aku, yang long ball tu daripada Pogba ke Rashford. Yang lain semua boleh jogging tu. Aku nampak Aspi je try untuk block. Kepa macam biasa kau tahu kalau one on one dengan dia memang harapan lah. Memang tak ada. Kalau pair untuk dua centre back tu aku rasa kita better tukar Kurt Zouma lah dengan Rudiger. Both centre mid aku rasa dah okay. For our attacking, Mason Mount aku memang minat cari dia main. Cuma apa tu recent performance dia tak berapa nak ngam sebab dia tak tahu ada drop kenapa. And aku still rasa striker dengan winger kecuali Ross Barkley tukar dengan Willian. Pedro kalau boleh, kalau dia Pedro ni satu je masalah dia. Dia rajin. Tapi kadang-kadang dia bingai. Aku tak tahu kenapa. Betul. Dia dah tua macam tu sikit lah. Lagipun dia pun dah menang banyak dah. UCL dah pernah, EPL dah pernah. So dia macam alah ni Chelsea ni main chill-chill lah. Tapi ni dah season dia kan. Last season nak pindah dah. Okay, tapi untuk left back aku still keep with Emerson. Sebab that game dia ada shot satu kena tiang belah kiri tak salah aku. And dia punya attacking memang, performance dia memang okay lah time tu. Cuma dia macam, aku bercakap kita punya Chelsea masalah ni left back ke sebab dua-dua jenis left back malas nak track back. Emerson pun lambat. Tapi based on apa yang first performance masa tu, dia bagi aku impressive sikit. So aku just keep Emerson kat situ. Ross Barkley tukar macam cakap tadi, tukar dengan Willian atau Pedro, kita tak belah kiri. Mason Mount stay and Tammy Abraham stay. Kenapa aku tak Tammy Abraham stay? Sebab dia ada, walaupun kita tahu yang Oliver Giroud tu ada momentum masa World Cup lagi, tapi apa yang Tammy Abraham persembahkan aku rasa boleh dikatakan masih okay lah. Sebab after second half kita tahu yang Tammy memang tukar dengan Giroud. And also aku tak tahu kenapa Giroud tak bagi impact sebab kita tahu dia ada momentum masa tu. So tu je bagi aku kalau first line up untuk lawan MU time tu. Dulu macam mana? Aku punya line up masa tu aku rasa semua dah tune out. Bila kita tengok balik, Aspilicueta ada okay, Christensen ada okay. Sebab Christensen ni kita tahu dia dari zaman lagi dia dah rajin lah turun. Tahu apa Conte sayang sangat dia tu. Okay lah, Christensen ada okay, Zuma ada okay, okay semua bagi aku semua okay. Kecuali aku tak faham kenapa letak macam aku cakap dia Mount dengan Abraham, which is dua player ni yang tak ada experience. So aku macam kenapa letak player yang tak ada experience? Better kalau letak player yang ada experience macam Giroud ke apa cakap dia kan. So Mount dengan Abraham aku rasa tak patut lagi lah letak untuk first lawan dengan MU masa tu. Sebab MU kot, memanglah last game MU untuk sebelum season ni dia kalah 2-0 dengan Cardiff, tapi dia still MU, dia still ada player-player yang macam Pogba, macam De Gea, Lord Lingard lah. So ada Lord Lingard tu. So aku tak tahu lah, mungkin Lampard macam yalah mungkin dia nak buat eksperimen tapi tak menjadi eksperimen ni. Tak menjadi. Tapi kau kena ingat dulu. Tapi masa first, sebelum Tammy tu masuk first squad Chelsea, dia jadi apa tu top scorer untuk Aston Villa, which is dia power lah bagi aku. Kau muda dan kau boleh jadi top scorer untuk satu club. Betul. Championship pun dia tak silap aku dia nombor 2 kot, skor paling banyak. Dan first Puki tu. Bukan bercarut tapi nama nama dia Puki. Temu Puki. Temu Puki. Yes. So aku rasa tak tahulah, mungkin dengan Frank Lampard meletakkan Abraham first maybe Abraham dapat exposure tu dengan awal. So mungkin kalau Lampard tak letak Abraham first lawan MU masa tu, mungkin Abraham takkan capai tahap macam ni sekarang, which is top scorer untuk Chelsea tu sekarang. Yes, apa-apa dia kena dapat confidence level dia tu. Yes, kita just anggap macam tu je lah sebab kita nak positif kan. Yes. So itu je. Okay, Carol. Kita sekali dengan Afiq akan rate berapa per 5 untuk our recent line up for Chelsea. So Afiq, Boleh.
Yes. For 7 recent game ni untuk Premier League lah. Kita tengok yang Frank Lampard bagi more games to Willy Caballero, which is 4 game kepada Willy, 3 game kepada Kepa. So kau rasa kat mana yang siapa lagi layak, and kau rate lah antara dua tu? Okay, bagi aku pilih Kepa Arrizabalaga. Okay, berbanding Caballero sebab he's still young, so dia perlu improve lagi untuk jadi keeper, antara keeper terbaik dunia lah, sama level dengan dia punya price. 3.5 untuk Kepa, and then Willy 2 lah. Rendah sangat. Macam tak bagi manfaat langsung. Okay, jom. Okay, Rulo, Yes. kau rasa? Okay, bagi aku Kepa ni okay lah. Kepa ni bagus lah sebenarnya. Tanpa dia aku rasa Chelsea akan bolos dengan banyak lagi lah aku rasa. Tapi sebabkan okay, kalau kita nak compare kan, kalau orang tanya aku, weh, antara Kepa dengan Alisson, keeper Liverpool tu kan, siapa yang kau rasa lagi okey? Aku rasa diorang dua ni sama je. Tapi kenapa Alisson ni dia ada banyak clean sheet daripada Kepa? Sebab Alisson ni dia ada defender macam Van Dijk, macam Joe Gomez. So dua defender tu dapat backup dia. Tapi sekarang ni Kepa, defender dia semua bengai. Semua jenis yang macam, oh tak apa kot, bola ni rasa Kepa boleh save kot. Yes. So okay, tapi sekarang ni okay, kalau kita tengok balik kan, game Chelsea lawan Liverpool FA Cup yang Chelsea menang 2-0. Kepa save 3 kali berturut-turut kot. Walaupun okay lah 2 shot daripada player muda, tapi Mane tu 1-on-1 tu aku rasa Mane boleh score. Tapi okay, Kepa dah prove lah yang dia tu adalah the first keeper untuk Chelsea. Aku boleh lah kasih dalam 4 per 5 lah. Okay. Untuk Willy aku kasih dalam 2.5 lah. Sebab Willy ni keeper just backup je kan. Backup, So, dia pun dah berumur. Dia pun dah berumur lah. So macam tak ada expect apa lah. Kita kasih 2.5 je lah. Yes. Okay. Okay, kalau aku rasa aku still pilih Kepa lah, lagi daripada Willy Caballero. Tapi apa yang aku nampak, Willy ni still a good backup keeper for second season ni. Tak silap aku dia second season kan? Siapa? Kepa, ya betul. Willy Caballero. Willy rasanya antara 3 atau 4 season lah kot. Somewhere there lah. So aku nampak yang Willy ni still bagi keeper backup yang okay. Cuma kadang-kadang dia lagi teruk daripada Kepa. For sure. Tapi Aku ingat zaman yang World Cup Argentina tu, Willy buat kesilapan bodoh tu. Nama Fuchsia lah. Ya. Oh ya Allah. Aku Tak apa lah. saja. Tu bila orang cakap, weh, tu keeper Chelsea ke? Orang cakap, tak apa. Yes. Cakap apa. Bukan main pun ganti. dia dah tua, so tolak tepi lah. Kat tepi lah. Okay, so untuk Willy Caballero aku bagi 3.5 sebab dia still a good backup keeper for now. Tapi for sure aku rasa next season kita kena tukar backup keeper kita untuk bagi squad depth lagi besar since kita punya transfer window dah buka. And untuk Kepa aku bagi 4 lah. Sebab dia kira macam, kalau tanpa Kepa ni macam last wall kita. Walau macam mana pun kita tak boleh bagi dia punya motivation down lah. Yes. Okay, so next kita go to our dua centre back. Okay, start bila dulu pula. Dulu, kau rasa dua centre back for now yang kita kena link? Okay, apa yang patut kita link? Patut aku pilih untuk link pilih lah. Patut pilih. Okay, aku rasa pair Tomori dengan Rudiger aku sangat okay. First sebab okay, Tomori dia player muda lah kan. Tu tak apa lah. Rudiger ni dia player veteran lah. Tak ada veteran, macam player yang ada banyak experience lah. So Rudiger ni dia boleh guide Tomori tu. Dan bagi aku Tomori tu walaupun dia baru je masuk Chelsea. Okay, dia dah lama tapi dia baru je dapat the starting line up untuk Chelsea ni. Bagi aku dia sangat okay lah. Maksud aku ingat tentu Chelsea lawan dengan Burnley kot yang Pulisic hat-trick. Time tu 1-on-1 dengan Kepa, ni opponent player Burnley tengok 1-on-1 dengan Kepa.
Tomori tu boleh pergi sempat, dia slide bola tu and then keeper dapat bola. So bagi aku Tomori ni sangat promising yang talent lah. So aku rasa pair Tomori dengan Rudiger sangat cute lah. Tapi aku tak tahu asal Lampard tak banyak letak Tomori. Aku rasa mungkin sebab Tomori nervous ke apa, tak tahu lah dalam bilik persalinan apa kan. So yeah. Okay, Kieran? Oh, so kau play Tomori dengan? 3. Okay, so kau rate season Tomori, season Rudiger. Okay, Tomori, okay, to be honest, dia awal lagi lah untuk judge kan. Season pun tak habis lagi kan. Dan dia pun ni first season. So, okay, untuk performance macam tu, dalam first season kau, aku, to be honest, aku boleh kasih 5 out of 5 lah. To be honest lah. 5 out of 5. Untuk Tomori. Sebab dia first season and dia play muda lagi. Untuk first season macam tu, 5 out of 5 aku rasa okay lah. Untuk Rudiger, dia punya injured. Dapat main pun aku sebab banyak tak ingat. So dalam 3 out of 5 untuk Rudiger. Okay. So Afiq, macam mana kau rasa? So aku pun sama, pair Tomori dengan Rudiger tu adalah pair yang bagus. Kita nampak antara yang berpengalaman dengan budak baru nak up dan diorang ada saling link communication tu bagus. Diorang saling apa orang kata bekerjasama lah untuk mempertahankan gawang tu. So untuk diorang punya rating tu Rudiger yes 4 aku bagi, and then untuk Fikayo Tomori yes first season dia 4.5. Okay. Cool. Yes. Aku pun rasa mungkin aku akan ambil dua pair yang sama. Tapi kalau aku sebenarnya sayang kat Chris Tyson tu. Sebab kita boleh nampak dia season before ni, dia memang perform sebenarnya. Tapi tak tahu kenapa season ni dia dengan Zuma jadi bingai. Tak boleh buat apa. So aku pun based on our recent performance lah, aku terpaksa pilih Tomori. And aku rate Tomori for 3.8 sebab dia masih muda dan dia tak lagi bagi pengalaman yang banyak. And for Rudiger aku bagi 4 over 5 sebab dia memang for now defend yang paling solid kita ada since David Luiz dah keluar. Okay, for our dual fullback, aku rasa aku nak bagi dekat left back, aku bagi dekat Aspi. Right back aku bagi Reece James. Memang Reece James kita nampak crossing dia baik, speed dia ada. Cuma dia muda dan tak banyak pengalaman. So mungkin ada mistik-mistik sikit lah dia buat. Tapi so far aku tengok dia punya performance memang memuaskan, mantap. And also kenapa kita perlukan Aspi sebab dia adalah captain kita and dia bagi aku player paling berpengalaman lah dalam squad sekarang. Sebab dia daripada awal lagi kan, dah ada daripada zaman Ivanovic. And Aspi aku rate dia 3.8 juga for this season. For this James aku bagi dia dalam 3.5. Okay. So Afiq, macam mana? So untuk aku fullback, kiri aku choose Marcos Alonso. Aku memang suka dia kalau dia main 3-4-3. Aku ingat lagi masa Chelsea lawan Spurs dekat stadium baru Spurs tu. Dan kita tengok macam mana Alonso gunakan Gazaniga untuk dapatkan penalti. Betul. And then aku memang suka lah tengok cara dia menyerang, cara dia score. And then aku pilih dia sebagai left back and aku bagi rate dia 4 over 5. And then untuk kanan aku pilih Azpilicueta, our captain lah, sebab dia punya pengalaman. And then tak dinafikan dia sangat-sangat rajin, memang hardworking punya player. Yes, aku pilih dia dan aku bagi rate 4 over 5. Okay. Kalau untuk aku pula, left back aku punya pair ni aku akan macam dulu lah, which is left back adalah Aspi. Sebab kita tahu Aspi ni rajin, dia ni je lah captain yang aku rasa okay lagi lah, walaupun dia net kan, tapi tak apa lah, kita kasih dia. Okay, right back aku akan letak Reece James. Sebab bagi aku Reece James ni promising yang talent lah, which is dia memang kalau aku tengok line up Chelsea je, bila ada Reece James ni aku cakap okay, kemungkinan besar boleh menang. Itu je aku punya mentality sekarang ni. Kalau Reece James kena menang. Atau tengok komen
Chelsea fans dekat Chelsea punya ni pun dia kata oh okay this game ada boleh menang lah semua tu. Tapi aku this game okay lah, dia punya crossing okay lah. Walaupun untuk first season kau macam tu, walaupun untuk kau play muda, but crossing kau kalau macam tu dah kira alright lah, dah kira cun lah tu. Okay, Aaron. Yeah. Okay, kalau macam tu kita go to the midfield. Okay, midfield ni korang boleh pilih lah, korang nak tak defensive midfield 2 orang ke ataupun center midfield 2 orang. Bagi aku for now ada satu nama yang memang tengah hangat lah, Billy Gilmore. Billy Gilmore memang Billy hot Gilmore. prospect, memang first impression aku tengok dia lawan apa tak silap? First Liverpool. Liverpool. Dia oleh Fabinho tu. Yeah doh. One of the best center defensive midfielder, holding midfielder. Dia oleh macam tu je, aku macam walau. Memang kalau kita tengok dia boleh mirip-mirip dengan Xavi. Yes. Xavi Hernandez. Yes. Kau rasa macam mana, Fik? Okay, Billy Gilmore. Okay, sebab aku kan admin Chelsea, so aku perlu cari info yang banyak tentang Chelsea, betul tak? So memang aku kenal Billy Gilmore ni dari first time dia ataupun first day dia sign dengan Chelsea tu. Aku kenal dia dari tahun 2017. Lama. So memang Chelsea memang nak dia, sebab aku tengok memang permainan dia bagi aku memang mantap lah. Walaupun dia masa tu dia sign dengan Chelsea tak silap aku, masa tu umur dia 15 tahun. Sekarang dia 18 tak silap aku. And then 18 ke 17 macam tu lah. And then betul. Dia memang ada talent dan kita nampak dia cara permainan memang macam Xavi lah. Nak kata Xavi 100% tu tak lah, tapi ada lah. Ada. So Chelsea aku harap takkan lepaskan player ni in future. Kita simpan Mamat ni boleh pakai lama. Dan kita just 40 gilap dia untuk jadi better. So betul. Kita untuk sebagai student, kita nak jadi best student, kita perlu tempuhi ujian bulanan, betul tak? Kita kat sekolah ada ujian bulanan, ada peperiksaan. So itu yang Lampard perlu buat. Bukan untuk Billy Gilmore je, untuk player-player muda yang lain, untuk dorang untuk improve dorang punya permainan in future. And itu aku punya view lah untuk Billy Gilmore. Okay. Alright. Dan yang untuk aku punya line up untuk pemilihan tu, Aku tak pilih lagi tu. Aku nak Kante back to posisi asal, defensive midfielder. And then aku bagi rate dekat dia untuk season ni, sebab dia banyak main center kan. Dia main atas kan. So aku nak bagi tinggi pun tak boleh. So aku bagi 3.5 lah. And then untuk attacking midfielder, aku letak Mount dengan, kalau ada Loftus-Cheek tu aku dah letak Loftus-Cheek lah. Tapi sayang dia injured lagi. So aku letak Mount dengan Kovacic. Kovacic ni sumpah rajin gila dekat. Selain Azpilicueta dia rajin. Selain Azpilicueta, Kovacic tu rajin. So untuk Kovacic aku bagi 4/5. And then untuk Mason Mount, untuk first season dia dengan Chelsea, dia ada goal, dia ada assist yang baik, dia ada tolong pertahanan juga, dia ada tolong serangan juga. Aku bagi 4/5 juga. Okay. Yes. Aaron? Okay, even aku punya time nak buat line up kena cantas dengan Fik. Okay, first defensive midfielder aku pun akan pilih Kante, sebab dia adalah, kita tahu form dia start daripada dia main defensive midfielder daripada Leicester lagi. Dia memang orang yang ball winning midfielder, memang kerja dia kau kejar bola je untuk rampas bola. Yes. Dan bagi dekat creating midfielder. So for Kante aku rate dia season ni 3/5 je lah, sebab dia jarang main sering injured gak. And for our midfield, aku nak letak Mason Mount dengan Kovacic. Kenapa aku tak Kovacic? Sebab bagi aku di season Kovacic adalah the best player, I mean team of the player of the year for Chelsea. Memang dia rajin gila babi. Dia konsisten lah. Dia konsisten, dia rajin. Dia paling tolong team. Aku nampak dia yang paling turun bawah ni atas, buat game semua. Itu Kovacic.
Mason Mount sebab apa? Sebab dia muda. Even though tak ada pengalaman, aku still suka gameplay dia. Aku bukan bias dekat Mason Mount ni, tapi aku ada high hope dekat Mason Mount ni. Aku tak tahu kenapa. And Faham? kenapa aku tak pilih Barkley? Sebab aku rasa dia fail lah. Dia fail untuk ambil apa yang ada dekat nombor 8 tu. Orang dulu bayangkan macam, oh dia dapat nombor 8, dia boleh ganti Lampard kot. Tapi aku nampak dah nak masuk 3 season, dia tak boleh buat apa. So aku rasa Barkley out. Okay, work it out terus Okay. Work it out terus. Okay, untuk aku punya line up pula. CDM, okay biasa lah, Kante lah. Sebab kita tahu kalau orang cakap siapa best center defensive midfielder, orang mesti akan sebut Kante lah. Walaupun Kante. macam Kante tak best juga. So akan pilih Kante lah. Tapi untuk rate Kante untuk season ni, Kante still being a Kante lah, which is dia lari-lari, senyum. Dia still being a Kante lah. So tapi dia punya position je Major letak salah sikit, so tak apa lah. Aku boleh kasih Kante dalam 3 out of 5 lah. 3 out of 5 lah untuk Kante. Dan untuk CM aku boleh letak macam biasa Kovacic dengan Mount lah. Sebab Kovacic ni dia tak adalah player yang experience sangat, tapi kita tahu kalau nak compare kan Mount dengan Kovacic ni ada better experience lah daripada Mount ni. So aku rasa Kovacic boleh guide Mount tu. You know, Kovacic pun dah pernah menang EPL lah dengan Real Madrid tu. So macam dia ada banyak type of experience. So aku rasa EPL ni just dia punya standard je lah. Macam dia boleh go lah EPL tu. So aku rasa dia boleh guide Mount. So Kovacic untuk season ni aku punya rating dalam 3 out of 5. Okay, Mount pun sama 3 out of 5. Lah per season kau macam tu, kau pun ada stats yang okay lah, cun gak lah, berapa gol. Dia pun second top scorer untuk Chelsea tu sama. Dan assist pun not quite okay lah, banyak gak lah. So Mount 3 out of 5, Kovacic 3 out of 5. Okay. So last kali kita pergi dekat winger dengan striker. Winger So siapa nak start dulu? aku start dulu lah. Sebab kau dah Okay, cantas boleh. aku dulu tadi. Takut Okay. pula kan. Okay, aku akan letak left wing Pedro. Sebab kita sekarang aku tak akan letak Pedro. Aku akan letak Alonso. Sebab recent game kita nampak yang Alonso memang efektif dekat attacking. So why not kita tak dia terus, kau tak payahlah main defend, kau malas sangat, bontot kau berat sangat nak track back winger player. Baik kau main attacking je sebab kau ada impact kat situ. So aku rasa better kita simpan Alonso as a backup winger. So for the right wing, aku rasa kita letak Willian for now. Kalau season depan kita beli player baru, kita boleh letak, katanya nak beli Jadon Sancho lah, kata dah dekat kan. Tapi tak tahu lah, kata-kata pula MU dah cantas. Tak tahu MU Hakim Ziyech ada. Hakim Ziyech. Oh, aku lupa pasal Hakim Ziyech. Kalau Hakim Ziyech, of course Mason Mount tak dapat main game banyak. Sebab Hakim Ziyech adalah CM yang lagi better daripada Mason Mount. Okay. Aku tak nak, kita tak boleh letak Pulisic kenapa? Aku tak boleh nak cakap Pulisic tu flop, tapi kita kena bagi dia masa. Aku rasa dia tak adapt lagi dengan Premier League punya environment. So kita still bagi dekat Willian. Kita boleh bagi lagi chance dekat Pulisic untuk prove season depan. Tu pun kalau Liga ni sambung lah. Kita kalau tak sambung kita tengok lah ayam tu angkat cup. Okay. So for the striker, aku akan ambil, still aku pilih Tammy Abraham. Kenapa? Sebab kita nampak Giroud punya momentum dah makin lama makin down. Walaupun dia kena troll dengan Benzema hari tu, dia menang World Cup, tapi still punya momentum dah hilang. Kita dah tak boleh buat apa dengan Giroud. Either kita jual ataupun kita stay, dia bagi dah satu season untuk dah bagi dia retire ke apa benda ke, bagi macam ni lah penghargaan lah. Batshuayi aku tak tahu berjadi dengan Mamat tu. Last dia perform dekat Dortmund. Lepas tu lepas Dortmund dia ada masuk Valencia tak silap aku. Tapi tu pun tak perform gak. Aku rasa dia flop sebab masa dia datang dengan nama Wonderkid, sebab dia main untuk Belgium World Cup. Tapi last sekali dia flop. Aku disappointed juga So memang tak boleh buat apa, rumlah hidup. Kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah.
Okay, next Rulo, kita bagi Afiq last sebab dia special guest kan hari ni. Alright. Okay. Bagi aku right wing, aku still akan tak Willian lah. Sebab Willian the number 10 sekarang ni, dan dia pun quite good jugalah performance dia. Tak ada teruk mana Willian ni. So Willian, aku rasa kalau nak di-comparekan antara Willian ke Pedro ke mana-mana ke, aku still akan choose Willian lah. Sebab Willian ni okay lah, walaupun kadang-kadang dia dekat bingai dia kan, dah nak acah-acah skill tiba-tiba terlepas, itu dia dah macam malas nak kejar dah. Tapi aku still ada harapan lagi lah kat Willian ni. Sebab yelah, kalau tak kenapa Chelsea tak ada nombor 10 kan. Sebab dia pun dah ada banyak dah experience main dengan Hazard lah, dengan coach banyak lah dia dah main. So aku rasa Willian untuk right wing aku sesuai lah. So untuk rating dia, Willian untuk season ni dengan 2 gol lawan dengan Tottenham kat stadium baru, aku boleh kasih 3.5 out of 5 lah. Okay, tu untuk Willian. Dan untuk left wing, aku still rasa Pulisic is the best word. Walaupun sekarang ni season baru dia, tapi kalau Lampard pandai guna dia, contoh macam okay, first half kau kasih Pulisic, habis tu second half kau kasih lah player lain masuk ke. So exposure dekat Pulisic tu kalau boleh jangan terlampau pressure sangat, kasi dia dapat adapt dengan sendiri. Macam Hazard dululah, and Hazard first game untuk Chelsea pun terjatuh nak buat back pass tu dalam MC Community Shield. So kita kalau boleh buat sama konsep macam Hazard, which is jangan terlampau expose sangat dia dekat EPL ni, kasi dia dapat adapt dengan sendiri. Betul. So Pulisic dia pun banyak agak injured, tapi first season kau ada hat-trick, bagi aku dah kira cukup okay lah tu. So bagi aku dalam 4 out of 5 lah Pulisic. Mamat tu pun paling laju kat Chelsea. Yes. Untuk dalam FIFA lah, 90 pace. Striker aku pilih Abraham lah, sebab dah dia je aku rasa striker yang paling okay untuk Chelsea sekarang ni. Takkan lah nak letak Giroud kan. Tapi kalau Lampard jenis yang pandai guna, pandai macam tak kasih exposure banyak sangat, aku rasa patut macam okay Abraham, this game kau start dulu minit ke-70, aku ganti kau dengan Batshuayi ke dengan Giroud ke. Okay, next game pula kau jangan main dulu, kau kasih Giroud main dulu, dalam minit 70 aku ganti kau masuk. Tu aku harap Lampard buat macam tu lah, which is dia tak kasih exposure yang sangat banyak kat Abraham. So Abraham first season jadi top scorer untuk Chelsea, aku rasa okay lah, 4 out of 5 lah. Walaupun banyak chance yang dia tak dapat convert jadikan gol, tapi tak apalah, kita still anggap positif je lah. Beres. Afiq? Okay, untuk left wing aku masih pilih Pulisic. Sama macam kau cakap, untuk first season dia dapat hat-trick, which is good lah benda tu untuk kau. Kaki kanan, kaki kiri dengan tanduk, perfect hat-trick punya. Yes, perfect. And then memang aku agak sedikit high hope lah untuk Pulisic, sebab dia datang dengan reputasi besar, wonderkid Amerika, captain Amerika lah tu. Betul. Dan kita tahu dia main kat Dortmund pun, aku tengok lah dia main dengan Sancho apa semua, walaupun dia sedikit tenggelam selepas keterlibatan Sancho, tapi kita tengok dia punya dribble apa semua, dari segi assist dia memang sangat membantu lah. Dan dia masuk Chelsea, walaupun dia tak memberi impak yang banyak, yang besar, tapi bagi aku dia still boleh digunakan, still boleh diharapkan. Permainan dia tak adalah teruk mana. Dan bagi aku dia masih ada harapan yang baik untuk musim-musim yang akan datang. Untuk Pulisic aku pilih left wing, dan dia punya rate 4/5. And then untuk right wing, yes, sudah semestinya Willian Borges. Kita tahu pengalaman dia kita punya Chelsea number 10 yang baru menggantikan Hazard. Itu peranan yang besar lah yang perlu dimainkan, dan setakat ni dia telah menjalankan peranan itu dengan baik. Dan permainan dia sepanjang musim dia setakat ini tak ada dah teruk mana. Kadang datang bingai dia macam kau cakap tu, betul, memang ada bingai dia tu,
Kadang datang malas, dia memang malas. Kalau rajin memang rajin gila. And then untuk rate dia, ya aku bagi 3.5/5. Then last kali kita punya striker, ya betul, Tammy Abraham. First season dia untuk Chelsea, still muda, and then penjaring terbanyak Chelsea. Dia ada hat-trick kan, tak silap aku. And tak silap aku dia ada hat-trick. And then lawan ya, memang bagi aku Chelsea bertuah sebab selama ni Chelsea dikenali oleh skuad kuda tua kan. betul. Dengan adanya kalau dulu kita tengok ada Terry, Lampard, Michael Ballack, Ricardo Cavallo, Drogba, ya betul, semua kuda tua. Tapi sekarang ni kita tengok Chelsea lebih kepada budak-budak muda, budak tadika kata. Betul. Dengan Abraham, dengan muda-muda yang dah skor, tak silap aku 13 gol dia setakat ni. 13 gol EPL, ya, satu pencapaian yang membanggakan. Dia setaraf dah dengan Aubameyang, dia punya listing senarai gol tu, Aguero. Ya, aku bangga dengan dia, dan sebagai fan Chelsea yang lain aku rasa pun bangga ada striker muda macam tu boleh gol tahap sampai macam tu sekali. So untuk rate dia, 4/5. 5. Alright, okay. Yes. Okay, nice. So kita still ada masa. Aku rasa kita boleh sambung to our next topic, which is siapa korang nak beli kalau korang ada duit untuk buka transfer market ni. Okay, bagi aku sekarang ni kita semua tahu kita tak ada pengganti Hazard lagi. And yang paling dekat masa tu macam kau cakap Pulisic, tapi masa kita nampak Pulisic punya impact masa game lawan Liverpool Super Cup tu, memang nampak ada perform kan. Dia try palang semua. Betul. Tapi dia still, kita tak nampak lagi dia punya bayangan untuk cover that number 10 Hazard. And also kau play lah player mana-mana, aku still tak nampak yang ada orang boleh ganti Hazard lagi selain Hazard sendiri. Sekarang kita tahu Hazard memang tak perform kat Real. Kalau Hazard tu nak masuk balik Chelsea pun aku sanggup ambil balik walaupun dia dah kuda tua ke apa kan, sebab dia still our legend. And apa yang macam aku cakap, aku nak Barkley out, aku tak nak Barkley, aku nak tukar dengan player lain. And sekarang ni yang aku rasa kita patut fokus adalah dekat centre back dengan left back. Betul. For left back, aku rasa kita patut beli, tapi transfer rumours dah lama lah. Kita ada Alexandro ataupun Alex Telles. Tapi kalau aku beli Alex Telles lah. Dia pun player, Alex Telles tu adalah player yang okay lah bagi aku untuk cover jadi left back. Tapi aku pun takut nak ambil player-player yang league bukan Bundesliga ataupun La Liga sebab selalu kadang-kadang bingai. Jadi dia barai juga. Tapi based on apa tu, player tu sendirilah. And kalau defend, aku rasa kita kena beli player yang macam Van Dijk, yang dia kejar bola, dia jadi last man, dia buat macam-macam. Kalau kau perasan pun Van Dijk dekat Liverpool, dia dengan Matip tu kadang-kadang bagi impact, tapi yang paling nampak impact macam Van Dijk tu. Kalau dulu masa Chelsea, zaman Chelsea kita ada Terry. Sekarang ni kita tak ada orang untuk cover that tempat yang Terry tinggalkan. Tapi still aku tak ada calon untuk cari lagi lah untuk tukarkan dengan player kita sekarang. Tapi itu just suggestion lah untuk tempat yang kita patut cover. Okay, so Afiq, macam mana? Okay, sama macam kau, aku memang nak cari left back lah kalau aku boleh beli player. Tapi malangnya dapat beli player dalam FIFA je lah. Game FIFA je lah untuk career punya kan. So aku sama macam kau, aku akan pilih Alex Telles. So dia boleh mengisi kekosongan kelompongan left back tu untuk top up mana yang kurang. So kita tahu Alonso slow, Alex Telles speed. So dia boleh tampung ke kelemahan tu. Dan dia dari segi pertahanan tak dinafikan, Alex Telles setakat ni dia main dekat Porto tak silap aku. Dia stick kat Porto sekarang. Ya, dia stick kat Porto, dia mainkan peranan yang bagus kat sana. And then untuk defend, betul. Fikayo Tomori bukan tak bagus, tapi kita perlu ada backup untuk Fikayo Tomori belajar daripada pemain tu. Siapa pemain tu? Kalau aku
Aku nak Van Dijk masuk Chelsea. Itu macam Aku nak Van Dijk masuk Chelsea. Kau bayangkan Van Dijk dengan Rudiger. Aku tak dapat bayangkan lah. Tapi benda tu boleh buat dalam FIFA je. Kalau letak dalam FIFA benda OP, kalau letak betul-betul aku tak tahu lah. Mungkin Premier League tu kita punya lah. Ya, betul. So aku rasa macam kalau ada Van Dijk, Rudiger, aku rasa Kepa pun pejam-pejam mata je lah kalau main pun. So masa tu lah orang takkan maki Kepa kan. Macam sebab yang tak ada dulu bonus. cakap Ya, lah, betul. kalau kita ada defend macam Van Dijk 100%, Kepa akan lebih selamat daripada yang sekarang. Betul. Ya, betul. Sangat Sebab, betul. sebab tak ada cara lain, memang Van Dijk. So macam ibarat MU beli siapa? Leicester tu aku Maguire. lupa nama dia. Maguire. Yes, Maguire. So orang harapkan dia seperti macam Van Dijk kan. Tapi yalah, walaupun permainan dia tak teruk sangat, tapi untuk capai level macam Van Dijk buat sekarang tak sama. Betul. Tak sama. So pendapat aku kalau untuk centre back aku nak Van Dijk join Chelsea. Van Dijk. Walaupun impossible tapi kita terima lah. Yes, and then Ada. okay, aku ada satu lagi. Kalau untuk striker, aku nak Andrea Belotti masuk Chelsea. Oh ya, Belotti. Yes. Belotti. Dia punya badan pun, body strength pun nampak macam Luka Jovic. Walaupun kita tak dapat Luka Jovic, tapi dapat Belotti pun cun juga. Tu Mamat Itali tu pun boleh tahan punya ganas dia. Kan. Okey. Tu untuk striker lah. Ya, itu je. Itu saja. Itu orang Itu tu je. je. Yes. Tiga saja. Okey. Untuk aku pula, aku akan perbaikikan balik centre back Chelsea. Okey. Tapi dengan nak ganti dengan siapa? Aku rasa Koulibaly dengan Napoli tu, aku rasa dia boleh, dia is the right choice for Chelsea lah untuk beli dia, Koulibaly ni. Koulibaly ni pun dia dekat masa dekat Napoli pun orang panggil Van Dijk untuk Napoli lah, sebab dia pun katang je. Yes. Kalau orang tolak dia pun tak jatuh dia. Betul. So rasa Koulibaly is the right choice lah untuk Chelsea untuk beli untuk next season. Kalau untuk striker, aku Abraham ni aku suka. Dia baru, muda lagi, gol pun banyak. Tapi yelah, kalau sebab kita sekarang ni, aku just fikir kita nak instant impact. Kita nak impact tu datang awal. Memang aku rasa setengah fans Chelsea dia akan cakap, alah tak apalah, tak payah beli player lagi, kasih player ni expose dengan semua benda ni, baru Chelsea menang. Tapi aku rasa tu nak tunggu, aku rasa dalam 3-4 season akan datang baru Chelsea menang apa-apa lah. Tapi untuk instant impact, aku rasa Chelsea patut beli Icardi lah untuk striker. Mauro Sebab- Icardi. Mauro Icardi. Sebab kita tahu top striker ni semua ganas. Costa lah, Icardi lah, sampai Chelsea Tammy Abraham, Mamat Keting, Mamat yang macam kalau orang gaduh dia cakap, tak apa, tak apa. Yes. Dia tak ada naluri macam Costa tu, which is kalau orang tak nak gaduh dengan dia pun dia nak gaduh orang. Yeah. Bagi aku rasa tu adalah ciri-ciri striker yang Chelsea patut ada. Macam Drogba pun kira ganas kau. Betul. Tahu. Nah, tu lah aku rasa Chelsea patut beli Icardi lah, sebab Icardi pun ganas agak. Dia Ganas-ganas. ganas sailang isteri orang semua. Masih Icardi okey lah. Macam John Terry lah, boleh ganti lah John Terry. Jadi Macam tu dia. Okey. siapa yang sailang-sailang ni. Chelsea. Ashley Cole pun saya salah enggak? Tapi tu lah, kalau kau perasan dulu Drogba pun tak ada lah tough macam player lain, dia keding juga tapi still boleh jadi striker yang power. Ya, tapi dia macam nak kata, dia Drogba pun dah lama gak Chelsea, time season Fly Emirates Chelsea tu. So aku rasa Tammy boleh berjaya Chelsea, tapi tu lah, it takes time. Lama gila. Ini aku rasa kalau Chelsea jenis yang tak sabar, yang anggap next season kita nak menang EPL. Aku rasa Chelsea patut beli dua player ni lah, Koulibaly, Icardi. Dapat dua player ni, insya-Allah EPL kat tangan Chelsea. Okay, faham. Afiq ada kata-kata lagi? Kata-kata lagi, untuk tambahan untuk satu lagi tu. Kalau Chelsea pandai ayat Bruno Fernandes masa Januari baru-baru ni, aku rasa boleh tu Bruno Fernandes tu.
untuk tambahan pemain kemasukan kan. So tapi nak macam mana, dia ke MU pandai buat kerja. So kau tengok impak dia, Bruno Fernandes untuk MU sekarang. Terbaik, bagi aku terbaik. Kredit untuk MU dengan Bruno. Lain macam pemilihan Afiq ni suka sangat nak sailang tim Randy punya player. Kita mesti jadi macam PSG dengan Bayern. Kita kena ambil rival punya player untuk kuatkan kita punya team, untuk lemahkan team opponent kita. Tu je. Dulu kita tak expose lagi game punya tajuk untuk next week. Macam mana Mamat dia dah tahu tu? Okay. Boleh jemput lagi kot kalau macam ni. Boleh, tak ada masalah. RMO extend lagi, tak apa. Okay. Dulu ada apa last kata-kata last untuk Chelsea? Kata-kata last untuk Chelsea, kasih chance dululah kat Frank Lampard. Okay, jangan next season tiba keluar statement Frank Lampard has been fired semua. Tak nak lah. Sebab aku tak nak, sebab kita sekarang, kita punya manager ni dia ada DNA Chelsea. So aku tak nak dia belah, aku tak nak dia pergi. So kasih Frank Lampard ni masa, kasihlah dia 3-4 season ke, macam Klopp lah. Klopp kat Liverpool awal-awal season teruk gak, kena kita dengan Stoke 6-1 gak. 6-1 6-0 tak ingat. Dia macam tu gak, tapi tengok Klopp sekarang. Sebab Liverpool pandai, dia macam kasih Klopp tu adapt Masa. Dia kasih masa untuk Klopp adapt. So aku harap Chelsea dapat buat perkara yang sama lah. Okay. Dan kepada fan-fan Chelsea yang tengok tu, kalau Frank Lampard buat mistake, terima je lah. Tak nak lah buat hashtag Lampard out ke apa. Tak nak lah, tak suka lah, tak best lah macam tu kan. Betul. Itu je lah kata-kata aku. Aku 100% setuju dengan Afiq dengan dulu. And apa yang aku nak cakap dekat fan Chelsea, tak kira lah kalah ke, kau menang ke, tolonglah sokong team kau, janganlah jadi lalang. Tu je aku minta. Tu je. And also kita yes, sambung. Okay. Sorry mencelah. Just kita tunjukkan kita punya Malaysian punya mindset. Kita tak perlu nak jadi orang overseas yang sikit-sikit nak kecam. Just kita cool down je, kita relax je. Menang. Kalah is okay. Kalah lah, tak apalah. Tak ada effect pun untuk kita sebenarnya. Tak ada effect kewangan untuk kita pun sebenarnya kan. Cuma memanglah mainkan perasaan kan. Just jangan nak luahkan dekat media sosial. Just cool lah. Okay. Sebab bagi aku bola sepak ni adalah satu hiburan untuk kita sebenarnya. Betul. Yes, aku setuju dengan Afiq. So, korang tu yang dekat sekarang cuti RMO ni, aku tahu korang tak dapat banyak sangat info bola pun jarang tu, kalau rumours pun jarang. So, apa kata korang pergi Instagram Chelsea fanpage Malaysia, korang pergi follow, korang pergi like, kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh tanya admin dia memang friendly gila. And Yes. aku memang kenal Afiq ni since daripada tahun lepas, 2 tahun lepas lah, masa first aku follow page dia. Afiq, Baru follow lagi tak ada lama sangat, tapi baru-baru juga aku tahun lepas tu lah. Kau tanya dia dulu tu, dia follow tak IG aku? Dulu Follow. Follow dulu follow. Okay, nice. Okay, Papa Gang, korang jangan lupa subscribe korang. Jangan lupa subscribe dan follow Chelsea Fans Malaysia. Link ada kat description. Yes, So, korang yeah, tekan follow. link. Korang follow, jangan lupa. Kalau korang apa-apa nak tanya, korang boleh je direct DM admin, ataupun korang boleh tanya kita orang kalau korang buntu apa ke. And that's all from us. Yes. Kita nak thanks kat Afiq sebab sudi terima kita punya invitation untuk join. Sama-sama. Walaupun kita orang ni baru start je lagi buat YouTube ni, dia dah punya follower dah 24,000. And terima kasih banyak-banyak Sama-sama. Okay. Sama-sama sebab menjemput. Okay, Last pesanan korang yang dengar ni, stay at home guys. Jangan nak keluar-keluar rumah tu. Jaga kesihatan. Kerap guna hand sanitizer, sabun tangan korang tu dengan kerap. Okay, jaga diri semua.